Okey dah cikgu. Okey bang, terima kasih. Okey. Mana lagi? Azra nampak tak Azra? Okey, bagus. Alright. Alright. Nak mula ke? Dia berapa orang Cikgu Man ni? Saya ada lebih kurang 5 atau 6 orang tapi tak apalah mungkin tak masuk lagi kot. Okey, tak apalah, saya tunggu sekejap lagi. Tak apa cikgu boleh mula je dulu. Nanti jangan masuk lah. Dah ada record. Cikgu Man, dia 56 ke 57? Patutnya 57 lah, baru lepas tak ada Okey 57. Alright. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Okey, baiklah. Kita mulakan kelas dengan bacaan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taf alaina hikmatika wa anshur alaina min khazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey. Kat sini ada Azra, ada Zulfitri. Okey. Nanti kalau boleh kan, saya mahulah Azra dengan Zulfitri ini tak nak lepas ni kalau in case saya bertanyakan soalan, kalau boleh saya nak mahu kamu berdua untuk suara, untuk senang saya interrupt, untuk senang untuk saya mendapat tahu reaksi daripada kamu berdua. Boleh Boleh insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Alright. So, untuk yang pertama ini kita tengok ilustrasi itu gambar rajah tentang Tamadun Huang Ho. Okey. Sebut saja Tamadun Huang Ho. Perkara pertama kita kena tahu tentang Tamadun Huang Ho adalah lokasinya. Di mana lokasi Tamadun Huang Ho adalah iaitu di lembah Sungai Huang Ho ataupun di lembah Sungai Kuning. Okey. Kemudian bila sebut saja lembah Sungai Huang Ho ataupun lembah Sungai Kuning, kita kena tahu, kita kena pasti kenapa tamadun ini muncul ataupun wujud di kawasan lembangan sungai. Sebab apa? Yang pertama disebabkan di kawasan lembangan sungai itu mempunyai sumber. Salah satunya adalah sumber air. Kenapa kita katakan kawasan sumber itu, kawasan lembangan sungai mempunyai sumber air? Apa sumber air ini penting kepada masyarakat? Pertama, untuk sebagai sumber minuman. Yang kedua, sebagai sumber air untuk kegiatan pertanian. Jadinya, dengan menggunakan dua contoh ini, kita boleh katakan bahawa masyarakat Cina ataupun masyarakat Huang Ho ini membina pertempatan di kawasan lembah sungai disebabkan tepi sana itu mempunyai kelebihan atau mempunyai sesuatu untuk mereka. Boleh faham kan? Okey, jadinya bila sebutkan kita tengok dalam gambar ini iaitu tentang susun lapis.
Okey, sebut saja tentang susun lapis, ianya berkaitan tentang hierarki, iaitu tentang susun lapis masyarakat. Setiap lapisan ini mempunyai peranan yang tersendiri. Of course, yang paling tinggi dalam susun lapis ataupun sistem hierarki masyarakat tamadun Huang Ho iaitu diketuai oleh golongan maharaja, okey, ataupun raja. Kalau dekat Huang Ho kita panggil maharaja. Kemudian lapisan yang kedua iaitu golongan bangsawan ataupun golongan pembesar dan juga merupakan pegawai kerajaan. Yang lapisan yang ketiga ialah golongan-golongan rakyat biasa. Dan yang paling bawah dalam susun lapis iaitu golongan hamba. Jadinya setiap lapisan dalam masyarakat Huang Ho ini sememangnya mereka mempunyai peranan yang tersendiri. Contohnya, kita ambil sebagai raja. Raja ataupun maharaja. Okey. Maharaja berada di kedudukan yang paling tinggi dalam sistem susun lapis masyarakat tamadun Huang Ho. Jadinya, sebagai maharaja, sebagai pemerintah, apakah peranan maharaja? Dan peranan maharaja ini kita boleh pecahkan kepada 3 elemen utama iaitu PES, politik, ekonomi dan juga sosial. Dalam bidang politik, maharaja mentadbir negara. Okey, maharaja mentadbir negara dengan berkuasa mutlak. Bila sebut saja berkuasa mutlak, maknanya maharaja ini berkuasa penuh dalam semua bidang. Kehakiman, legislatif, perundangan, ekonomi, sosial. Semuanya terletak di tangan maharaja. Kemudian, yang kedua, kedudukan maharaja berada di kedudukan yang tertinggi dalam susun lapis masyarakat juga disebabkan oleh kepercayaan masyarakat yang mana masyarakat Cina ataupun masyarakat Huang Ho ini dia percaya bahawa maharaja ini adalah memerintah sesebuah masa ataupun sesebuah zaman ataupun dinasti adalah berdasarkan kepada mandat of heaven ataupun mandat daripada syurga. Maksudnya, kalau maharaja itu memerintah disebabkan oleh maharaja mendapat mandat daripada syurga. Okey? Sebab masyarakat Cina dia percaya maharaja itu adalah bayangan Tuhan. Okey? Wakil Tuhan di muka bumi. Boleh faham? Faham. Okey. Jadinya, in case andai kata dalam sesebuah negara atau pada satu ketika, okey, kalau pada satu ketika masyarakat Huang Ho ini, masyarakat negara Cina berdepan dengan peperangan, berdepan dengan krisis kemarau, berdepan dengan krisis banjir yang melampau, berdepan dengan krisis kematian ataupun masyarakat hidup dalam kebuluran. Jadinya, masyarakat Cina dia percaya bahawa maharaja ini sudah tidak layak untuk memerintah sebab mandat daripada syurga telah pun ditarik balik. Maka maharaja Cina perlu digulingkan dan digantikan dengan maharaja yang baru. Itu sistem pemerintahan yang berlaku dekat negara Cina. Jadi untuk soalan kita tengok pada hari ini. Okey. Apakah golongan yang mewakili X ini? So golongan lapisan yang ketiga ini siapa sebenarnya? Okey, siapa lapisan yang ketiga? Rakyat biasa. Golongan rakyat? Rakyat biasa. Okey, siapa pula rakyat biasa dekat sini? Kalau kita hanya berikan rakyat biasa, so kita tak akan dapat markah. Tapi nak klasifikasikan, nak spesifikkan siapa rakyat biasa tersebut. Siapa? Tengok dalam gambar rajah ni kita dah tahu dah. Oh, ada yang pegang alatan, ada yang pegang macam scroll dan sebagainya. Siapa rakyat biasa dekat sini? Dalam Petani. Yes, pandai. Ia golongan petani. Okey. Pertama dapat satu markah. Yang kedua, golongan apa? Yang memikul, yang ini, yang pegang scroll. Golongan pedagang. Yes, golongan pedagang. Okey. Dan satu lagi, kalaulah
In case kita kurang yakin, tambah tak ada masalah, iaitu golongan artisan. Artisan. Yes, yang dekat sini golongan artisan. Dan sebenarnya setiap ini golongan petani ni dia ada dia punya Dia ada dia punya peranan yang tersendiri. Golongan pedagang dia punya ada peranan yang tersendiri, dan golongan artisan dia ada dia punya peranan mereka sendiri dalam kalangan masyarakat ataupun dalam susun lapis masyarakat di Huanghu. Boleh? Boleh. Okey, bagus. Kemudian yang kedua, berdasarkan jawapan 1 di atas ini, nyatakan peranan golongan X tersebut. Okey, peranan golongan X tersebut. Apa peranan golongan ini? So, kita katakan di sini adalah peranan golongan X adalah apa dia? Golongan yang bertindak sebagai pendukung ekonomi negara Huanghu, iaitu golongan petani. Kita kata dekat situ. Boleh faham? Golongan yang sebagai pendukung ekonomi Huanghu, iaitu golongan petani. Boleh faham? Kalau pedagang tak sama cikgu. Pedagang lain. Pedagang golongan petani, okey, dia macam ni. Pedagang pun sama juga. Tapi petani ada golongan yang bercucuk tanam. Pedagang ini adalah golongan yang berdagang. Yang melakukan aktiviti jual beli. Berdagang dari satu tempat daripada negara China dengan negara luar. Itu golongan pedagang. Faham? Faham. Okey. Kedua, berperanan juga sebagai apa? Sebagai mencipta atau menghasilkan barangan tembaga. Siapa yang akan menghasilkan barang tembaga dekat sini? Iaitu golongan Pedagang. artisan. Artisan adalah golongan-golongan yang akan menghasilkan alatan-alatan tembaga. Artisan dia juga akan mencantik, menghiaskan istana dan sebagainya. Golongan pedagang juga pula adalah mereka yang akan melakukan aktiviti jual beli. Okey, golongan pedagang adalah golongan yang akan melakukan aktiviti jual beli. Boleh faham? Boleh. Okey, ini dapat 2 markah. Okey, seterusnya. Soalan yang seterusnya. Okey. Bagaimanakah golongan bangsawan, pembesar dan pegawai kerajaan dalam tamadun Huanghu ini memberi sumbangan bagi memastikan kemakmuran tamadun berterusan? Okey. Dia panjang dia punya soalan ini. Sebenarnya dia ringkas je. Sebenarnya dia nak. Okey, dia nak apa sebenarnya? Dia nak sumbangan golongan bangsawan, pembesar dan pegawai kerajaan. So, apakah peranan golongan ini? Apa peranan golongan ini? Okey. Apa dia peranan golongan ini? Okey, kita katakan golongan bangsawan, pembesar dan pegawai kerajaan dalam tamadun Huanghu memberi sumbangan dengan apa? Membantu Maharaja dalam pentadbiran. Membantu negara dalam pentadbiran. Misalnya, mentadbir bahagian wilayah. Faham?
Faham. Okey. Kemudian, selain itu, golongan ini juga akan apa? Apa dia? Apa dia peranan yang kedua? Selain pada mentadbir, membantu maharaja dalam pentadbiran. Bertindak, memungut, Memungut cukai. memungut hutang, Cukai. memungut hasil Cukai. cukai. Okey, memungut hasil cukai daripada rakyat tempatan di bahagian wilayah masing-masing. Dapat 2 markah. Boleh? Boleh ke? Boleh tu. Okey, selain pada ini apa lagi? Selain pada membantu maharaja dalam pentadbiran. Apa lagi? Saya bertindak memungut hasil cukai daripada rakyat. Apa lagi peranan maharaja, peranan golongan ini? Melindungi maharaja. Okey, melindungi maharaja dan memberi bantuan ketenteraan kepada maharaja. Boleh? Boleh. Okey. Alright. Next, kita tengok soalan yang keempat. Mengapakah? Okey, key dekat sini ada keywords dia adalah mengapa. Bila sebut tentang mengapa, of course dia tidak akan lari daripada sebab atau punca. Okey, sebab atau punca. Mengapa? Alright. So, masyarakat dalam tamadun awal perlu mempunyai susun lapis masyarakat yang teratur. Dia tanya mengapa masyarakat dalam tamadun awal perlu mempunyai susun lapis masyarakat yang teratur. Apa punca? Kenapa? Kenapa masyarakat ini perlu mempunyai susun lapis yang teratur? Kenapa? Kenapa? Faham tak masuk soalan dia? Mempunyai susun lapis yang teratur ni. Ini, cuba tengok dari awal ni. Okey, ini kita tengok dekat sini ada satu bentuk susun lapis yang sangat teratur. Kalaulah tidak teratur, kadang-kadang kan, okey, bahagian ini dia masuk campur di bahagian ini. Kemudian bahagian ini pula dia masuk campur pula di bahagian ini. Padahal itu adalah bidang tugas maharaja. Padahal ini adalah tugas golongan pembesar. Tapi disebabkan susun lapis yang tidak sistematik, disebabkan susun lapis yang bercelaru, okey, apa akan kesannya? Faham? Supaya tidak berlaku kekeliruan. Kekeliruan itu lebih konteks yang lebih cantik lagi apa dia? Kekeliruan itu lebih cantik lagi. Apa akan jadi? Apa akan jadi? Okey, apa dia? Sebab masyarakat dalam tamadun awal perlu mempunyai susun lapis yang teratur kerana bagi mengelakkan apa? Mengelakkan apa? Berlakunya kekacauan dalam bidang tugas masing-masing. Betul. Berlakunya kekacauan dalam pentadbiran. Faham? Misalnya, contoh nak dapatkan 2 markah untuk satu isi. Misalnya, apa dia? Apa mengelakkan berlakunya kekacauan? Misalnya, golongan rakyat tidak boleh ambil bahagian dalam bidang tugas golongan pembesar. Faham? Ataupun kita boleh katakan juga dekat sini,
golongan pembesar tidak boleh mengambil alih bidang tugas maharaja. Boleh? Boleh. Okey, itu baru dua markah. Untuk dapatkan markah yang ketiga, apa dia lagi? Seterusnya adalah apa dia? Bagi memastikan apa dia? Pentadbiran. Tak boleh, kita dah ada atas, tak boleh. Okey, kita yang lain sikit, yang lain. Apa lagi? Kalau lah in case tidak berlaku kekacauan, mengelakkan berlaku kekacauan, kenapa susun lapis itu perlu teratur? Sebab apa? Bagi memastikan pengurusan berjalan dengan lancar. Misalnya, setiap lapisan mempunyai peranan dan tugas tersendiri dalam susun lapis masyarakat. Faham tak di situ? Tak faham boleh saya jelaskan di sini. Faham tak? Faham. Azra? Azra faham ke? Oh, okey. Azra tak boleh buka mic Okey, tak apa. It's okay. Alright, kalau kamu faham, it's okay. Jadinya dekat sini macam mana kita nak dapatkan markah? Okey, kita tengok dekat sini. Alright. Tamadan menyusun kerana bagi mengelakkan berlakunya kekacauan dalam pentadbiran. Dapat satu markah. Kemudian markah yang seterusnya kamu akan dapat di sini. Iaitu huraian dia. Golongan rakyat tidak boleh ambil bahagian dalam bidang tugas golongan pembesar. Ini adalah markah yang kedua. Iaitu markah huraian. Boleh? Markah yang ketiga ialah markah fakta yang kedua, iaitu memastikan pengurusan berjalan dengan lancar. Okey, ini markah yang ketiga. Pengurusan apa? Pengurusan pentadbiran. Boleh faham? Pengurusan kerja, Pengurusan kerja. Misalnya, ini markah yang keempat. Misalnya, contoh. Okey, setiap lapisan mempunyai peranan dan tugas tersendiri dalam susun lapis masyarakat. Okey. Golongan rakyat dengan rakyat biasa dengan dia punya bidang tugasnya, golongan artisan, dia punya kerja-kerja artisannya, golongan petani, dia punya kerja petaninya dan sebagainya. Boleh? Boleh. Okey, bagus. Alright. Ada soalan terus tanya saya. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Alright. Aktiviti perdagangan yang berlaku sejak abad yang ke-12 hingga abad yang ke-18 telah merangsang perkembangan penggunaan mata wang dan percukaian di alam Melayu. Okey, maksudnya guys dekat sini. Okey, maksudnya penggunaan sistem mata wang, okey, penggunaan sistem mata wang ini semakin rancak bagi menggantikan sistem barter. Okey, bagi memastikan sistem barter. Dan bila mana masyarakat ataupun negara sudah menggunakan mata wang, aktiviti-aktiviti perdagangan ini semakin berkembang. Kenapa aktiviti semakin berkembang? Sebab penggunaan sistem mata wang itu lebih lancar. Kalaulah sebelum penggunaan sistem mata wang, masyarakat menjalankan sistem barter. Boleh faham? Masyarakat menjalankan sistem barter. Tapi bila mana penggunaan mata wang mula diterapkan, mata wang mula digunakan, ramailah golongan-golongan pedagang daripada luar negara masuk ke alam Melayu untuk melakukan aktiviti perdagangan. Sebab apa? Sebab cepat dan mudah. Kenapa mudah? Sebab
menggunakan mata wang. Boleh? Boleh. Okey. So, nyatakan kegunaan mata wang pada masa itu. Okey, apa dia? Saya dalam bicara saya tadi saya ada jelaskan. Apa dia? Bagi menggantikan sistem barter. Okey, boleh. Ataupun betul alternatif kepada sistem pertukaran Barang. barang. Okey, dapat satu markah. Markah yang kedua. Apa dia? Tadi saya sebut tadi yang luar datang, yang ni keluar masuk. Apa dia tu sebenarnya? Aktiviti apa? Orang luar datang, mereka datang. Perdagangan. Yes, Badan pandai. perdagangan. So kalau seperti itu, apa sebenarnya kegunaan mata wang kepada ni? Memudahkan, Memudahkan urusan pedagang yes, untuk berdagang. memudahkan urusan kegiatan perdagangan. Boleh? Boleh. Okey. Seterusnya. Nak tambah lagi sikit. Apa lagi kita katakan? Penggunaan sistem mata wang. Apa dia? Merupakan medium aktiviti jual beli. Maknanya sekarang ni pada zaman itu masyarakat tidak lagi beli dengan aktiviti pertukaran barang, tapi sebaliknya mereka mula menggunakan mata wang sebagai aktiviti jual beli. Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Alright, seterusnya. Berdasarkan jawapan kamu di 2A, jelaskan ciri-ciri mata wang tersebut. Dia nak ciri. Maksudnya apa ciri yang ada pada mata wang tersebut? Kalau ingat, ini apa dia? Apa ciri mata wang? Yang pertama, mata wang diperbuat daripada apa? Teman ke perak? Diperbuat daripada timah ataupun emas. Satu. Oh, Kedua. Apa dia? Berbentuk bulat. pandai. Bulat ataupun segitiga. Tambahkan lagi, apa lagi ciri-ciri mata wang yang kita kena pasti? Apa dia? Mempunyai tulisan Jawi ataupun tulisan Arab. Okey. Yang keseterusnya, apa lagi yang ada pada ciri-ciri mata wang yang digunakan? Tercatat tarikh Islam. Mana tarikh Islam ini dicatatkan pada mata wang tersebut. Okey. Kemudian apa lagi ciri mata wang? Kalau nak cakap yang ada nilai tu cikgu? Ada nilai? Maksudnya? Kalau macam sekarang kan duit shilling kan ada nilai macam 10 sen. Kalau nak cakap yang macam tu. Itu kegunaan. Itu kegunaan. Oh, okey. Itu kegunaan. Sekarang ni kita nak tengok contoh, kita tengok duit. Kalau contoh kita pegang duit 20 sen kan. Okey, kita nampak duit 20 sen tersebut. Apa ciri-ciri pada bentuk 20 sen kita pegang? Oh, ada tulisan. Oh, ada kita pegang kita rasa macam macam ini dia punya rasa. Oh, bentuk bulat, bentuk segitiga. Itu adalah ciri. Apa yang kamu nampak pada mata wang tersebut. Faham? Tapi kalau nilai memang kita nampak ini adalah 20 sen. Okey, tapi itu bukan mencirikan duit tersebut. Boleh faham? Bukan mencirikan mata wang tersebut. Mata wang tu apa kita nampak pada duit tersebut. Itu ciri. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Kemudian apa lagi? Nama Pemerintah. Sultan. Oh, Ya betul lah, nama Sultan, pandai. Nama Sultan ataupun nama pemerintah tercatat. Okey? Boleh? boleh. Okey. Contoh mata wang apa? Contoh mata wang. Contoh mata wang. Apa dia?
ayam jantan. Okey. Kijang, kupang dan sebagainya. Okey, boleh? Boleh. Okey, bila soalan ini ditanya jelaskan ciri-ciri. So tak ada masalah. Bagi je ciri dia. 1 dapat markah, 2 dapat markah, 3, 4, 5, 6. Okey, dia nak maksimumnya adalah 4. Boleh? Boleh tu. Okey, good. Kemudian hasil cukai merupakan sumber terpenting bagi kekayaan negara, termasuklah Malaysia bagi membiayai pembangunan negara. Okey. So buktikan kebenaran di atas. Ini kebat umum. Okey, dikata hasil cukai merupakan sumber terpenting bagi kebanyakan negara termasuk Malaysia bagi membiayai pembangunan negara. So buktikan sejauh mana cukai itu mampu untuk membiayai pembangunan negara. Bagaimana? Apa soalan dia nak? Dia kata sumber terpenting untuk membiayai pembangunan negara. So apa yang soalan ini inginkan sebenarnya? Kita highlight, kita tengok soalan ini sama-sama, kita highlight. Hasil cukai merupakan sumber terpenting. Okey. Sumber terpenting termasuk negara bagi membiayai pembangunan negara. Jadinya dekat sini dia nak sejauh mana hasil cukai itu digunakan untuk membiayai pembangunan negara. So duit hasil cukai itu digunakan untuk apa? Apa selalu cukai-cukai yang kita pihak kerajaan kutip dan sebagainya untuk digunakan untuk apa sebenarnya? Pembangunan negara untuk apa dia? Apa dia? Apa? Cukai, hasil cukai merupakan sumber terpenting bagi kebanyakan negara. Kebanyakan negara iaitu apa dia? Hasil cukai iaitu untuk perbelanjaan keselamatan negara. Misalnya apa dia? Untuk kegunaan keselamatan negara. Misalnya kerajaan membeli aset negara. Seperti apa dia? Kapal ataupun seperti jet gempur. Jet gempur ataupun jet perang. Dapat 2 markah di situ. Boleh faham? Faham. Okey, bagus. Kedua, simple saja kita berikan kedua. Apa dia? Cukai ini memberi bantuan pendidikan kepada golongan yang memerlukan ataupun bolehlah memerlukan. Okey, misalnya contohnya apa dia? Golongan B40. Boleh betul. Okey, golongan B40 untuk melanjutkan pelajaran pendidikan tinggi. Yes, betul. Pelajaran ke peringkat tertinggi. Betul itu. Boleh faham? Sebenarnya kalau kita berikan untuk kebat ini, kalau kita berikan perkara-perkara yang dekat dengan kita. Kamu nampak benda ni dibuat ni untuk sebegini. Okey, yang sentiasa dengan isu-isu semasa dan sebagainya pun tak ada masalah. Boleh? Boleh. Kemudian selain pada itu, hasil cukai untuk pembangunan negara. Apa dia? Maknanya digunakan ini bukan hanya gunakan untuk saja-saja, tetapi negara pun akan dapat dia punya benefit dia. Apa dia? Kalau nak berkaitan dengan ekonomi? Boleh, tak ada masalah. Apa dia? Kalau berkaitan dengan ekonomi, menampung
ketiga, menampung apa dia? Bantuan subsidi ke atas barang keperluan. Okey. Faham? Okey. Apa lagi yang kita boleh katakan? Pembiayaan kemudahan Infrastruktur. Yes, betul. Kemudahan infrastruktur. Infrastruktur dalam negara. Dah lebih dah dapat 4 markah di sini. Okey, infrastruktur dalam negara. Nak tambahkan lagi. Misalnya apa infrastruktur negara? Apa dia? Membaiki jalan raya. Membina hospital. Okey, boleh? Boleh? Boleh ke? Ada tak soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Yang soalan Apa? Soalan C ni bagi isi dengan huraian boleh je kan? Isi huraian pun boleh. Tapi kali kita nak bagi isi huraian, make sure sebab 4 markah di sini. 4 markah di sini. Okey, 4 markah. So pastikan 2 isi 2 huraian. Tapi kalau saya selalu ajar student, nak selamat berikan contoh. Faham? Nak selamat berikan contoh. Dia tak potong markah, tak ada masalah. Bagi lebih, tak ada masalah. Jangan kurang. Bila kurang, kita sakit. Boleh? Boleh. Okay, good. Seterusnya. Soalan yang ketiga. Okay. Zul, sekolah mana Zul? Pucung Permai. Pucung Permai. Okay, bagus. Alright. Nampak dah ready untuk SPM ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Nombor 3. Ini adalah tentang dasar imperialisme. Ingat lagi tak konsep imperialisme? Ingat. Bab 1. Iaitu imperialisme bermaksud dasar sesebuah negara. Memperluaskan. Apa dia? Dasar sesebuah negara. Meluaskan apa? Memperluaskan tanah jajahan ke? Betul tu. Ya ke? Betul ke? Betul. Ingat balik benda-benda macam tu. Itu penting juga dasar imperialisme ni. Sebenarnya dasar apa dia? Dasar sebuah negara memperluaskan tanah jajahan. Tanah jajahan dengan menjajah negara lain untuk kepentingan diri sendiri tertentu. Kepentingan tertentu tu apa dia? Dari bidang politik, apa dia nak? Dia nak wilayah. Dia nak tanah jajahan. Tertentu tu ada 3. PES, politik, ekonomi, sosial. Okey, dasar sesebuah negara memperluaskan wilayah dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Kalau untuk bidang politik, untuk menguasai wilayah-wilayah negara lain ataupun untuk mendapatkan tanah jajahan. Kenapa dia nak menjajah negara lain? Kenapa dia perlu dapatkan wilayah yang lain? Sebab apa? Nak tunjukkan kuasa barat ini ego. Dia nak tunjukkan negara mana yang lebih hebat. Negara mana dekat dunia ini yang lebih power. Kenapa? Lagi banyak tanah jajahan yang mereka dapat, lagi banyak wilayah yang mereka dapat, maka lagi berkuasalah negara mereka. Sebab itulah, kalau kita ingat balik, antara salah satu faktor dasar imperialisme apa dia? Iaitu persaingan kuasa-kuasa barat. Ingat, persaingan kuasa-kuasa barat. Apa yang dimaksudkan dengan persaingan kuasa barat? Maksudnya dekat sini adalah Sepanyol, British, Portugal. Mereka ini bersaing antara satu sama yang lain untuk meluaskan tanah jajahan, untuk menjadi kuasa besar
imperialisme di dunia. Faham? Faham. Okey, bagus. So, kita tengok dekat sini. Apabila imperialis barat berjaya menguasai Asia Tenggara, sistem birokrasi barat telah diperkenalkan bagi menggantikan pemerintahan tradisional. Okey, maksudnya konteks dekat sini adalah bila mana kuasa barat ini dah pun berjaya kuasai negara Asia Tenggara. Contoh paling mudah kita ambil tanah Melayu. Okey, benda yang paling mudah kita ambil adalah tanah Melayu. Okey. Kalau sebelum tanah Melayu dijajah oleh kuasa barat, tanah Melayu dia menjalankan sistem pentadbiran secara tradisional. Apa maksud pemerintahan secara tradisional? Apa maksudnya? Iaitu dalam bentuk hierarki. Dalam sistem hierarki, paling atas sekali ialah sultan. Di bawahnya adalah golongan kerabat diraja ataupun golongan pembesar, kemudian golongan ulama, kemudian golongan rakyat, kemudian di bawah sekali adalah hamba. Okey, maksudnya adalah tanah Melayu pada ketika itu ditadbir oleh sultan. Faham? Faham. Okey. Kemudian bila mana kuasa barat ini menjajah negara Asia Tenggara, so sistem hierarki tersebut masih lagi dikekalkan. Masih sebab nak jaga hati sultan. Faham? Tetapi dari segi bentuk pentadbiran, dari bentuk pemerintahan, ianya dah ditukarkan. Iaitu sultan tidak lagi berkuasa secara mutlak. Okey, sebaliknya kuasa pentadbiran, kuasa pemerintahan di tanah Melayu pada ketika itu dikuasai oleh siapa? Kuasa British. Bagaimana dia kuasai pentadbiran? Dengan memperkenalkan sistem birokrasi barat. Faham? Faham. Okey, bagus. So, soalan nombor 3A. Nyatakan ciri-ciri umum sistem birokrasi barat di Asia Tenggara. Apa ciri-ciri umum? Dia nak ciri apa ciri umum sistem birokrasi, sistem pentadbiran Inggeris. Kita panggil sistem birokrasi ini adalah sistem pentadbiran Inggeris di Asia Tenggara. Apa dia? Nyatakan, berikan sahaja. Apa dia? Iaitu penubuhan kerajaan pusat. Okey, ataupun penyatuan wilayah. Apa maksudnya kat sini? Apa maksudnya penubuhan kerajaan pusat ataupun penyatuan wilayah? Okey. Saya berikan contoh dekat sini. Contohnya adalah dekat Tanah Melayu. Alright. Dekat Tanah Melayu, Perak, Kelantan, Kedah, Terengganu, Melaka, semuanya adalah ditadbir oleh Sultan masing-masing. Okey. So, bila mana British datang, okey, dia membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu. Dia membentuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dia bentuk negeri-negeri selat. So, yang tadi tu, Kedah, Kelantan, Perak, Terengganu, Pahang itu sepatutnya ianya adalah berasingan. Tetapi bila mana British datang, dia gabungkan, maka jadilah Kelantan, Kedah, Terengganu semua negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Di mana pentadbirannya berpusat, bukan lagi berasingan. Faham? Faham. So wilayah ni walaupun kita faham bahawa Kelantan, Kedah, Terengganu itu negeri, tapi kita katakan ia penyatuan wilayah. Boleh? Boleh. Okey, good. Yang kedua, apa dia? Ditadbir oleh gubernur. Yes. Pentadbiran dikuasai atau diketuai oleh seorang gubernur. Gubernur apa? Gubernur General. Okey, pentadbiran ini maknanya pentadbiran siapa? Pentadbiran British melalui sistem birokrasi barat. Boleh faham?
Kalau yang tadi asal pemerintah tradisional tadi, siapa yang berkuasa? Siapa yang berkuasa pemerintah tradisional tadi? Sultan. Tapi sebab sekarang bila mana penubuhan kerajaan pusat melalui sistem birokrasi barat, maka pentadbiran diketuai oleh Gubernur General. Faham? Faham. Okey, good. Yang ketiga. Okey. Walaupun dia nak dua, kita bagi tambah lagi supaya kamu ingat ini. Apa lagi? Yang ketiga. Pentadbiran adalah melalui biro ataupun jabatan. Apa maksudnya? Maksudnya dekat sini adalah bagi melicingkan urusan pentadbiran dalam sesebuah negara yang mana diketuai oleh Gubernur Jeneral ini, maka Gubernur Jeneral dia pecahkan kepada beberapa biro supaya pentadbiran itu sistematik, supaya pentadbiran dekat negara Asia Tenggara itu berjalanlah lancar. Contoh dikata Jabatan Pelajaran, Jabatan Keagamaan, Jabatan Keuangan. Faham? Maknanya bukan dia letakkan dalam kepala dia semua benda dia buat. Tidak. Dia pecahkan kepada biru-biru ataupun jabatan. Jabatan ini siapa yang akan uruskan? Jabatan pelajaran siapa akan uruskan? Jabatan keuangan siapa akan uruskan? Supaya sistem pentadbiran berjalan sistematik. Faham? Faham. Okey. Kemudian yang keempat, apa dia? Pegawai barat dilantik sebagai ketua biro. Kita katakan tadi. Okey, saya katakan tadi. Okey, jabatan pelajaran ini, yang ini akan uruskan. Jabatan keagamaan ini. Tapi siapa akan ketuai setiap biro tersebut? Iaitu pegawai-pegawai barat yang telah dilantik. Betul? Faham? Faham? Faham. Okey, bagus. Yang seterusnya, last, kita berikan jawapan dekat sini. Walaupun dia nak 2 markah, tapi saya nak bagi kamu clearkan, fahamkan terus. Yang keempat, apa dia? Pelaksanaan dan pengenalan undang barat. Apa maksud dekat sini? Apa maksudnya? Diorang memperkenalkan undang-undang baru iaitu undang-undang barat. Yes. Sebab kalaulah ikutkan sebelum ini, pemerintah tradisional dia ada undang-undang tersendiri. Tapi bila mana British dah pun ambil alih, memperkenalkan sistem birokrasi barat, maka British juga memperkenalkan undang-undang barat. Kenapa nak memperkenalkan undang-undang barat? Kenapa nak melaksanakan undang-undang barat? Supaya rakyat dalam sesebuah negara di Asia Tenggara akur kepada British ataupun kita panggil kuasa barat. Okey, faham? Faham. Okey, bagus. Yang lain faham ke? Faham yang lain? Okey, bagus. Alright, seterusnya. Yang B, soalan B. Kedatangan imperialis. Imperialis ini ada kuasa barat tau. Imperialis ada kuasa-kuasa penjajah. Alright. Telah melaksanakan banyak perubahan khususnya pentadbiran di tanah Melayu. Jelaskan perubahan tersebut. Ataupun benda paling kalau kamu tak ingat benda ni. Apa benda yang perubahan yang buat ni? Tak faham, tak ingat. Benda yang paling senang adalah bila katakan perubahan, maknanya adalah selepas British datang. Betul tidak? Maka selepas British mengambil alih tampuk pemerintahan. Betul tidak? Betul. Okey, jadinya bila kita katakan selepas British masuk campur, selepas British ambil alih, so apa dia? Benda tu kita panggil sebagai kesan selepas British masuk campur. So apa kesan perubahan terhadap pentadbiran di tanah Melayu selepas kedatangan pihak British? Apa kesan dia kepada sistem ke dalam sistem pentadbiran, dalam sistem pentadbiran? Apa dia?
kalau Sultan tidak berkuasa dalam hal pentadbiran? Betul. Sultan tiada lagi kuasa dalam pentadbiran. Sebaliknya, hanya berkuasa dalam hak ehwal apa dia? Agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. Okey, bagus. Okey. Seterusnya, apa lagi yang diubah? Perubahan yang berlaku. Apa dia? Yang tadi saya sebut tadi tu. Pengenalan kepada Undang-Undang Barat. Pengenalan kepada Undang-Undang Barat. Betul? Pengenalan kepada ataupun pelaksanaan. Okey. Pelaksanaan undang-undang berasaskan Barat. Misalnya, wujud sistem kehakiman Barat. Faham? Apa wujud sistem kehakiman Barat ini? Apa maksudnya dekat sini? Maksudnya konteks kat sini adalah kalau pelaksanaan undang-undang Barat ini, maka contoh, nama apa tadi? Zul. Okey, contoh Zul. Zul melakukan Zul melakukan kesalahan. Zul dituduh melakukan kesalahan ataupun Zul buat kesalahan. Kalau sebelum ini, berdasarkan kepada undang-undang setiap negeri. Betul tidak? Sebab semasa Sultan yang memerintah, semasa pentadbiran tradisional. Okey? Maknanya berasingan. Contohnya adalah Zul berada dekat negara Perak contohnya. So Zul buat kesalahan. Maka Zul akan dikenakan tindakan hukuman undang-undang ada berasaskan kepada undang-undang negeri Perak. Faham? Tapi sekarang bila mana pentadbiran tanah Melayu itu dikuasai, ditadbir oleh kuasa Barat. Jadinya undang-undang Perak tadi, negeri Perak tidak lagi digunakan. Sebaliknya menggunakan undang-undang Barat. Faham? So apa bentuk jenis undang-undang Barat pun akan dilaksanakan. Faham? Faham. Okey, bagus. Kemudian, seterusnya. Apa lagi? Pentadbiran dikuasai oleh seorang Governor General. Pentadbiran akan dikuasai oleh Presiden General, Governor General. Okey. Kalaulah kita tukarkannya itu. Okey, apa yang berlaku itu ada permulaan, bukan salah tu. Itu kurang tepat. Itu adalah permulaan selepas selepas campur tangan ataupun selepas dasar imperialisme. Tapi sekarang dia nak tengok konteks perubahan kesan selepas pelaksanaan tersebut. Apa dia? Tadi saya sebut tadi. Gabung itu, gabung ini menjadi satu, negeri ini. Saya dah sebut tadi. Penyatuan wilayah. Tak selepas itu. Apa dia? Pembentukan negeri Selat. Yes, pembentukan negeri-negeri selat. Okey, pembentukan negeri-negeri selat yang mana Governor sebagai pemerintah tertinggi. Boleh faham? Boleh. Okey, negeri-negeri selat ni kat mana? Mana negeri selat? Melaka. Lagi? Pulau Pinang. Lagi? Singapura. Yes, Singapura. Itu adalah negeri-negeri selat. Kemudian ada lagi dua. Negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, dekat mana? Negeri-negeri Melayu. Okey, kita tengok. Kita imbas balik, tak apa. Okey, negeri-negeri Melayu.
Negeri-negeri Melayu. Saya laju ke? Saya laju ke? Okey je. Okey je kan? Okey. Ataupun singkatannya adalah negeri-negeri Melayu bersekutu, NNMB. Kamu biasa kenal ini kan? Negeri-negeri Melayu bersekutu. Kemudian negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ataupun NNMTB. Okey. Alright, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, ini adalah pembentukan. Dia ada 3 pecahan. Negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu bersekutu. Tapi negeri-negeri Melayu bersekutu ni siapa? Selangor, Pahang, Perak dan negeri Sembilan. Tapi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu siapa? Kelantan, Kedah, Perlis, Terengganu. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Alright. Ini antara jawapannya juga sebenarnya. Okey. So, seterusnya. Apa lagi? Pelaksanaan sistem residen. Di mana? Di negeri Melayu bersekutu. Apa function residen ini? Siapa residen ini? Tak pasti lah. Tak ingat? Tak. Okey, residen ini adalah wakil British, wakil pegawai British yang bertindak, yang dilantik oleh Gubernur Jeneral untuk mentadbir negeri-negeri Melayu bersekutu. Maksudnya negeri Melayu bersekutu ada 3, 4 tadi kan? Pahang, Selangor, Perak, 9 tadi tu kan? Okey, jadinya negeri-negeri ini tidak lagi diketuai, tidak lagi akan ditadbir oleh Sultan, walaupun Sultan masih lagi orang kata apa, dalam sistem hierarki berada di paling tinggi. Tetapi pentadbiran di keempat-empat negeri ini secara berasingan akan dilantik seorang wakil pegawai British, iaitu dikenali sebagai residen. Jadi apa tugas residen ini? Dialah yang akan menguruskan, dia akan mentadbir negeri-negeri tersebut. Faham? Faham. Faham Okey, contoh di negeri Perak. Okey, contoh di negeri Perak, dia punya residennya siapa? J.W.W. Birch. Okey. Kalau dekat Selangor, J.P. Roger. Itu antara residen yang dilantik. Okey, residen yang dilantik menggantikan Sultan. Dia bukan ganti dia ambil kedudukan Sultan, tidak. Sultan masih kekal di sistem hierarki masyarakat Melayu. Sultan masih lagi di tangga yang teratas. Tapi pentadbiran itu diuruskan oleh residen. Boleh faham? Faham? Faham. Okey, bagus. Kemudian, apa lagi dia buat? Penubuhan balai apa? Polis bagi memastikan keamanan di tanah Melayu perkekalan. Dia tubuh pasukan tentera, dia tubuh balai-balai polis ini sebenarnya dia tubuhkan hanya sekadar kita kata nak bantu rakyat dari segi keselamatan. Sebenarnya dia takut berlakunya pemberontakan dan sebagainya. Dia takut nanti rakyat ini akan melakukan pemberontakan. So dia tubuhkan pasukan balai polis ini sebagai pasukan keselamatan. Boleh faham? Faham. Okey. Kemudian apa lagi? Dah berapa markah dekat sini? Okey, kita tengok markah kat sini berapa dah. Okey, Sultan tiada lagi dalam pentadbiran, sebaliknya berkuasa dalam hak ehwal orang Melayu. Okey. Kemudian pelaksanaan undang-undang barat. Okey, kemudian sistem kehakiman barat 3.
Okey, kemudian pembentukan negeri Islam yang mana gubernur sebagai 4. Kemudian pelaksanaan sistem residen 5. Dan penubuhan balai-balai polis 6 markah. Boleh? Boleh. Okey, bagus. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada. Boleh go lagi ke? Boleh, boleh. Boleh lagi kan? Okey, bagus. Okey, seterusnya. Jelaskan kesan. Okey, jelaskan kesan sistem birokrasi barat terhadap sistem pentadbiran di Asia Tenggara. Gunakan pengetahuan anda. Yang ini kalau kamu perhatikan betul-betul, yang ini soalan ini bukan kebat umum tau. Ini adalah kebat sejarah. Mana kebat itu kebat yang mesti berasaskan kepada fakta sejarah. Jadi kesan pengenalan sistem residen tadi. Apa yang berlaku? Pasal tu kata bila kamu faham bila kita cerita tentang sistem birokrasi, apa yang berlaku situasinya dekat di tanah Melayu dengan pelaksanaan itu, wujudnya orang residen, sultan ini begini, keadaan sultan tidak lagi seperti sedia kala, kebanyakannya terletak pentadbiran berada di tangan residen. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Apa kesan pengenalan sistem residen itu sendiri? Gunakan pengetahuan sejarah anda. Okey. Berdasarkan yang kamu faham dari segi situasi tadi, apa yang berlaku dan sebagainya, apa yang berlaku sebenarnya kepada sistem birokrasi barat selepas diperkenalkan? Apa impaknya kepada negara di Asia Tenggara? Apa dia? Ini kebat, tapi kebat ini kebat fakta. Jadi fakta itu mesti merujuk kepada apa yang berlaku situasinya. Apa dia? Kesan pengenalan sistem birokrasi barat adalah apa dia? Zul, rasa-rasa apa? Rasa-rasa je. Rasa-rasa apa? Dah ada birokrasi barat, kita nampak yang kat atas tadi. Oh, ini berlaku pada ini berlaku kepada itu. Ini impaknya kepada sini. Sebenarnya apa jawapan dia ni? Apa dia? Yang lain, rasa-rasa apa jawapan dia? Rasa-rasa apa dia? Okey, saya bagi satu contoh. Okey, saya bagi satu isi. Kalau kamu tak faham, terus tanya saya. Dan kalau kamu faham, mana kamu dikuasai. Okey. Kesan pengenalan sistem birokrasi barat adalah raja kehilangan kuasa dalam pemerintahan. Nampak tak? Nampak. Memang nampak, saya typing dekat situ. Tak, maksud saya, nampak tak apa yang diinginkan kalau kamu faham konsep imperialisme, konsep perubahan, konsep sistem birokrasi, dan bila mana birokrasi itu dilaksanakan, apa impaknya kepada pentadbiran. So kita kata impak yang pertama, bila mana British melaksanakan dasar pentadbiran macam barat, so yang barat tu siapa yang berkuasa? Residen. Yang berkuasanya pegawai Inggeris. Jadi apa impak kepada sultan? Impak kepada raja. Apa dia? Kehilangan kuasa. Kenapa boleh berlaku kehilangan kuasa? Sebab pentadbiran secara birokrasi barat. Faham ke tidak? Faham. Faham? Faham. Tak, saya nak bagi yang ni tapi dia macam pusing-pusing dengan soalan yang atas. Dia terpusing-pusing macam nak keluar tak nak keluar. Nak keluar. Betul kot. Macam itu. Tapi tak apa. Yang penting kamu faham. Yang lain faham ke? Hello, yang lain faham ke? Azra, Farhana, Kak Cik. Faham Okey. Kalau faham, bagus. Saya teruskan. Okey. Itu yang pertama. Alright.
Yang kedua, apa impak yang kedua dengan pengenalan sistem birokrasi barat? Sebab tu yang ini kita tak boleh berikan jawapan secara akal, logik akal. Maksudnya macam kebat yang tadi yang ini. Okey, kebat yang ini beza. Okey, ini sebab kita boleh create sendiri, betul tidak? Betul. Ini kita boleh create sendiri. Tapi mesti create tu mesti yang bertepatan. Tetapi untuk kebat fakta ini mesti berdasarkan kepada fakta. Faktanya kat mana? Raja kehilangan kuasa. Betul lah, raja tak ada kuasa bila mana birokrasi barat itu dilaksanakan. Faham Faham. Okey. Kemudian yang kedua. Apa lagi yang kedua? Undang-undang Okey. barat tu. Undang-undang barat. Okey. Undang-undang barat. Pelaksanaan. Okey. Boleh, betul, tak ada masalah. Okey. Mana kamu faham dekat sini? Cuma dekat sini kita nak bagi huraian apa? Kesan pengenalan sistem birokrasi barat, raja kehilangan kuasa dalam pemerintahan. Sebaliknya, apa dia? Kuasa terletak di tangan siapa? Siapa ambil alih tadi? Siapa ambil alih tadi? Presiden. Pandai. Residen. Senang je. Susah ke? Tapi kalau yang Governor General tu apa? Governor General ini itu adalah kepala dia, ketua dia sebenarnya. Dia berpusat dekat Singapura. Okey, Governor General ini dia berpusat dekat Singapura. Faham? Dan residen ni pun akan tertakluk kepada Governor General. Comanya residen ini dia adalah pegawai British yang dilantik wakilnya untuk mentadbir di negeri-negeri tanah Melayu, di negara-negara Asia Tenggara. Faham? Faham tak? Faham cikgu? Faham maknanya kita katakan kuasa raja sultan itu tidak ada sebab sekarang ini yang mentadbirnya ialah residen. Dan residen pula dia mentadbir dekat negeri-negeri tanah Melayu contohnya adalah berdasarkan kepada arahan Gubernur. Siapa? Arahan daripada siapa? Governor General. Governor General. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Okey, pandai. Okey, 2 markah dekat sini. Okey, yang kedua. Poin yang kedua apa dia? Apa lagi? Pelaksanaan. Kesan kedua. Pelaksanaan undang-undang barat menggantikan undang-undang tradisional. Misalnya, apa dia? Sistem kehakiman barat dilaksanakan. Boleh faham? Faham tak? Faham cikgu. Jadi maksudnya undang-undang tradisional dulu dia tak ada sistem kehakiman lah. Dia ada sistem kehakiman dia tersendiri. Memang ada. Tapi dia tidak kata apa sistematik sistem kehakiman barat. Dia ada majlis kampung, penghulu kampung yang akan lakukan majlis mesyuarat negeri, dia pun ada, tapi dia tidak ada secara barat yang sistematik. Dari segi perbicaraan tu bagaimana, pelaksanaan dia tu bagaimana, dia tidak sistematik barat. Sebab tu kadang-kadang orang kata barat ini datangkan negatif-negatif. Sebenarnya kalau tidak ada kuasa barat datang ke tanah Melayu pun sebenarnya orang tanah Melayu ini dia tidak belajar sesuatu. Faham? Mana ada pro and kontra lah penjajahan itu sendiri. Boleh? Boleh tu. Okey. Kemudian yang seterusnya, apa lagi kesan pelaksanaan sistem birokrasi barat? Apa yang berlaku? Okey. Kalaulah sebelum ini kita ingat okey. Bab yang kedua, tingkatan 5. Bab yang kedua, penentangan oleh rentap, dosa apa lagi? Datuk Bahaman, Datuk Maharaja Lela, Mak Kilau, Tok Jangguk dan sebagainya. Diorang tu siapa sebenarnya? Penjuang. Kali kan kita belajar itu pejuang, tapi sebenarnya dalam konteks pentadbiran dekat tanah Melayu dia tu siapa sebenarnya? Siapa?
Besar. Pembesar. Dan kita nak tahu kenapa golongan pembesar ini menentang British sebenarnya. Apa yang kata apa? Apa yang berlaku kepada mereka? Apa yang berlaku kepada mereka sebenarnya selepas dengan British? Okey, kita refresh balik, kita bayangkan balik. Okey, dalam sistem pentadbiran di tanah Melayu ini, paling atas adalah raja. Okey, di bawah raja ialah pembesar. Di bawah pembesar ada rakyat. Di bawah rakyat pun ada lagi lah ulama atas rakyat. Kemudian barulah rakyat biasa. Rakyat biasa terdiri pada petani, pedagang dan sebagainya. Di bawah sekali adalah hamba. Okey. Adakah pentadbiran dalam negara tradisional itu diuruskan oleh sultan, oleh raja? Diuruskan oleh raja ke? Tak. Siapa akan uruskan? Siapa yang akan bantu sultan? Pembesar. Salah satunya pembesar dia buat apa? Kutip cukai. Jadinya bila mana birokrasi barat dah tak ada kuasa terletak di tangan residen. Sekarang ni siapa yang berkuasa? Residen. Bila residen berkuasa, hak kutip cukai pun siapa yang akan ambil? Residen. Apa impak dia kepada pembesar? Tiada kutipan. Maknanya tak ada kutipan itu berpunca apa? Tidak ada kuasa untuk kutip. Maksudnya apa dia? Pembesar kehilangan kuasa. Faham tak di sini? Faham Faham tak kat sini? So maksudnya yang Dul Said semua tu diorang menentang sebabnya diorang kehilangan kuasa lah tu. Yes, salah satunya sebab mereka kehilangan kuasa. Sebab sebelum ini sebelum ini mereka ni bertindak sebagai pembesar di daerah masing-masing. Mereka yang akan uruskan cukai dan sebagainya. Bila British datang, British memperkenalkan sistem birokrasi barat, British ambil alih pentadbiran, so British ketepikan mereka. Mereka dah kehilangan kuasa mereka sebagai kutip cukai, uruskan mentadbirkan wilayah dan sebagainya. Dan mereka sebelum ini hidup senang lena. Kutip cukai dan sebagainya. Bila British datang, British ambil alih. Diorang tak marah ke? Mestilah diorang marah kan? Faham? Jadi apa kesan kepada pembesar? Golongan pembesar, tempatan, apa dia? Kehilangan kuasa atau pengaruh. Misalnya kuasa mengutip cukai diambil alih oleh residen. Faham? Faham ke tidak? Tak faham tak apa. Kita soal kat sini. Tak faham tak apa. Kita clearkan dekat sini. Faham tak Zul? Faham. Yang lain faham Okey. Jadinya benda ni simple saja bila kamu faham konsep birokrasi barat. Birokrasi barat adalah pelaksanaan undang-undang barat. Pelaksanaan sistem pentadbiran secara barat di tanah Melayu. So, bila mana pentadbiran barat di tanah Melayu, apa pelaksanaan yang dilaksanakan sebelum ini sudah pun tidak lagi diguna pakai. Digantikan dengan sistem pentadbiran kebaratan. Jadinya kuasa raja, everything semuanya tidak ada. Faham? Faham. Okey, bagus. Alright, ada soalan? Ada. Okey, bagus. Yang seterusnya. Okey. Ini adalah bab sistem pemerintahan negara. Okey, sistem pemerintahan negara. Bila sebut saja sistem pemerintahan negara, dia ada 3 tau. Teori pengasingan kuasa, iaitu badan legislatif, iaitu badan perundangan, badan eksekutif, iaitu yang di Pertuan Agong, ada Perdana Menteri dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah badan kehakiman. Ada mahkamah rendah, mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan. Okey, itu adalah sistem demokrasi ataupun sistem pentadbiran di Malaysia, yang mana sistem pentadbiran demokrasi berparlimen iaitu raja berperlembagaan. Okey, saya nak tanya, apa itu raja berperlembagaan demokrasi berparlimen?
Apa itu? Apa itu maksud sistem pentadbiran demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan? Lupa aku. Lupa. Maksudnya, okey. Maksudnya demokrasi berparlimen adalah sebenarnya Malaysia mengamalkan pentadbiran secara demokrasi. Tetapi tidak mengetepikan kuasa raja. Iaitu kita panggil raja berperlembagaan. Tapi ketua negara ialah siapa? Agong. Tapi ketua kerajaan yang merintah siapa? Perdana Menteri. Pandai. Perdana Menteri. Sebab itu kalau kita belajar, kita tengok dalam perlembagaan tu kita belajar yang mentadbir negara adalah Perdana Menteri. Okey. Perdana Menteri. Kemudian raja. Kan ada dalam raja tu perlembagaan, kuasa raja, bagaimana bentuk hak kuasa raja itu sendiri. Okey? Boleh nampak? Sebab raja adalah Agong adalah ketua negara. Yang mentadbir negara ialah Perdana Menteri. Faham? Okey. So dalam badan perundangan, badan perundangan ini ada pun kita katakan adalah badan legislatif. Okey? Badan legislatif merupakan salah satu komponen daripada 3 komponen pentadbiran demokrasi berparlimen. Okey? Iaitu ada Dewan Rakyat, Dewan Negara. So, soalan dia dekat sini, yang ini memang agak susah, selalunya calon ni tak suka. Kalaulah soalan ini keluar dekat essay, calon memang confirm tak nak tengok soalan ini. Sebab soalan ini budak tak nak baca. Betul. Betul. Tapi sebenarnya guys, saya nak cakap kat kamu, sebenarnya bab ini bab yang seronok. Walaupun dia sukar, tapi dia seronok. Kenapa saya katakan dia seronok adalah dia kisahkan tentang isu semasa. Dia kisahkan tentang yang perkara yang dekat dengan kita. Contohnya Dewan Rakyat. Apa situasi sekarang Dewan Rakyat? Apa berlaku kepada Dewan Negara sekarang? Mana benda tu adalah berisaskan kepada situasi semasa. So kita kena tahu Dewan Rakyat ni siapa yang menganggotai. Dewan Negara itu siapa yang menganggotai. Dewan Rakyat dia berbahas tentang apa? Dewan Negara dia berbahas tentang apa? Itu kena penting. Misalnya Dewan Rakyat ini adalah wakil rakyat yang menang dalam pilihan raya. Pilihan raya. Faham? Pilihan raya. Contoh kita katakan pilihan raya umum. Okey, ada menang kawasan parlimen. Okey, dia menang kawasan parlimen. So kalau dia tidak dilantik jadi menteri, so dia akan pergi ke Dewan Rakyat, berbahaslah isu-isu yang semasa, apa jadi wakil rakyat dalam berbahas dekat Dewan Rakyat. Faham? Tapi kalau Dewan Negara berbeza sedikit sebab Dewan Negara ini ahli-ahli dia adalah menteri-menteri, jemaah menteri, senator dan sebagainya. Ini kita akan slow-slow. Sebab kalau cerita panjang dan ni kamu akan serabut. Kamu akan pening sebab macam Zul kata tadilah, tak minat bab ini. Tapi kalau bab ini, kalau kamu faham, dia simple saja. Alright. Nyatakan peranan badan perundangan. Dia tanya badan perundangan. Simple. Dah namanya undang. Dia buat apa? Mengubah undang-undang. Menggubal undang-undang. Okey, dah namanya perundangan. Kita akan buat melaksanakan pendidikan. Tak ada pendidikan sebab dia bukannya menteri. Sekarang dia tanya tentang badan perundangan. Benda yang simple iaitu menggubal undang-undang. Apa pula ni tak dapat. Okey. Menggubal undang-undang. Boleh? Yang kedua. Apa yang kedua? Tak payah huraian sebab dia nak nyatakan sahaja. Yang kedua. Undang-undang dibuat tu untuk apa? Undang-undang yang dilaksanakan. Undang-undang kerajaan buat undang-undang untuk apa? Untuk rakyat patuh. Rakyat patuh. Ya ke rakyat patuh?
Dan sebenarnya undang-undang itu kita buat, okey, contohnya kan, kat sekolah. Okey, ada peraturan sekolah, ada undang-undang sekolah. Untuk tujuan apa sebenarnya? Kalau bayangkan, kalau kat sekolah tak ada undang-undang, apa akan berlaku? Yang ini bertumbuk saya, bertumbuk je lah. Lepas tu yang ni, nak bagi makan kat luar. Makannya lah kat luar, tak ada peraturan, tak ada undang-undang. Apa akan berlaku? Jadi Kacau bilau. Kan? Kacau bilau kan? Betul. So, kalau kacau bilau, sekadar konteks dekat sini, undang-undang itu dibuat. Untuk tujuan apa? Menjamin kesejahteraan. Yes. Menjamin kesejahteraan siapa? Ya. Rakyat. Dan juga keadilan serta keselamatan rakyat. Okey. Faham? Faham tu. Okey, boleh kan? Okey, tak susah kan? Alright. Yang ini nak tahu ni. Sebut tadi tentang itu, ini sebenarnya apa benda ni? Okey. Alright. Dewan Negara. Jelaskan tentang Dewan Negara. Tidak kamu nyatakan sahaja. Apa itu Dewan Negara? Apa Dewan Negara? Dewan Negara adalah dia macam dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri. Dia ke pengurusi yang pengurusikan apa? Perdana Menteri. Pengurusi oleh Perdana Menteri. Tahulah. Bukannya Bertuan Agong ke? Betul. Okey. Alright guys, kita tengok kat sini. Okey, Dewan Negara dikenali sebagai Senat yang merupakan dewan tertinggi. Ini yang pertama. Boleh faham? Dewan Senat. Dia merupakan dewan tertinggi pula. Tertinggi. Senat tu apa tu? Pentadbiran. Maksudnya? Apa dia? Saya kurang jelas yang senat. Okey, pentadbiran ataupun senat ini juga dia kenali sebagai sistem tempat perwakilan rakyat. Maksudnya adalah contoh wakil rakyat tu ada hadir dari Dewan Rakyat kan, tapi ini ada dibawa lagi yang mana peringkat yang tertinggi. Wakil rakyat yang peringkat tertinggi. Itu senat. Betul kata dewan yang tertinggi. Dikenali sebagai senat. Namanya yang merupakan dewan tertinggi. Mana tempat wakil rakyat untuk berbahas, maknanya paling tinggilah. Boleh faham? Boleh faham? Faham. Okey, bagus. Kemudian, yang keseterusnya. Ahlinya digelar sebagai senator. Ini gelaran kepada ahli-ahli Dewan Negara. Digelar sebagai senator mewakili setiap negeri. Maknanya setiap negeri dia akan lantiklah senator-senator sendiri untuk mewakili negeri ke persidangan Dewan Negara. Boleh faham? Dan yang paling istimewanya di sini adalah kalau Dewan Rakyat, kalau Dewan Rakyat, wakilnya ialah wakil rakyat. Faham? Maknanya bila sebut saja wakil rakyat, ada wakil yang menang dalam pilihan raya. Boleh faham? Tapi kalau Dewan Negara ini special sedikit. Sebab itu dia digelar sebagai senator dan mewakili setiap negeri, dan ahlinya ni tidak perlu melalui proses pertandingan pilihan raya. Faham? Contoh saya Menteri Besar dekat negeri Selangor, dan Zul adalah orang yang orang kata pakar juga dari bidang politik yang dipercayai. So bagi mewakili negeri Selangor, saya Kerajaan Malaysia melantik Zul sebagai senator. Bila dilantik sebagai senator, barulah Zul boleh mewakili negeri Selangor untuk masuk dalam Dewan Negara. Faham?
Dia sama macam yang Datuk Zulkifli kan? Yes, Datuk Zulkifli. Dia tak bertanding kan? Tak. Dia tak bertanding tapi dia dilantik sebagai senator, akhirnya dilantik sebagai menteri agama. Sama juga dengan Tengku Zafrul, menteri keuangan. Menteri keuangan Tengku Zafrul, dia juga dia bukan orang politik, tapi disebabkan untuk melantik dia sebagai menteri keuangan, maka dia dilantik sebagai senator untuk menganggotai Dewan Negara. Faham? Faham Okey. Kemudian apa lagi? Kita nak kata dekat sini. Mesti berumur, mesti berumur sekurang-kurangnya berapa? 21, 30 tahun. Tu calon. Tak. 21 tu siapa? Layak Calon. mengundi. Lah. Layak mengundi. Okey, 21 tahun baru layak mengundi. Okey, boleh? Okey, kemudian taraf senator ini sama dengan siapa? Ahli parlimen. Maknanya kalaulah kamu dilantik sebagai senator, maka level kamu sama dengan parlimen. Walaupun ahli parlimen itu masuk bertanding tapi kamu tak masuk bertanding. Tapi bila mana kamu dilantik sebagai senator, maka kamu punya level. Kenapa saya katakan level? Sebab senator ini boleh dilantik menjadi menteri ataupun kabinet. Boleh faham? Boleh. Jadi kenapa pula sama dengan ahli parlimen? Sebab orang-orang yang bertanding dalam pilihan raya yang wakil kerusi parlimen, mereka masuk pilihan raya ini untuk tujuan apa? Menjadi menteri. Faham? Faham. Okey. Yang lain faham ke? Macam saya bercakap dengan Zul seorang. Yang lain faham ke? Kalau tak faham boleh tanya saya. Okey. Good. Alright. Kemudian tarafnya sama dengan ahli parlimen dan senator ini boleh dilantik menjadi apa? Ahli jemaah menteri. Macam saya katakan tadi. Boleh? Senator ni bukan dah memang menteri ke? Apa dia? Senator ni bukan dah memang menteri ke? Dia dilantik juga. Memang dia menteri. Tapi ada juga senator yang bukan menteri. Contohnya apa? Timbalan Speaker Dewan. Datuk Seri Azalina Osman. Datuk Seri Azalina Osman bin Said. Dia bukan menteri. Tapi dilantik sebagai senator. Kemudian seorang lagi. Datuk Megat Zulkarnain. Senator. Dilantik sebagai senator. Dia tidak semestinya menteri. Boleh? Okey, bagus. Kemudian, yang seterusnya. Cikgu Man ada tak kat sini? Cikgu Man? Hello, Cikgu Man? Ya, gua. Cikgu Man, untuk hari ni boleh tak saya minta berhenti 6.45 nak prepare berbuka? Boleh. Ikut kau je. Lepas tu next week saya akan extrakan masa. Boleh bang? Okey. Cikgu. Boleh. Okey, terima kasih. Pelajar boleh kan? Boleh. Boleh, nanti next week kita extrakan masa. Alright? Okay, good. Alright. Kemudian, untuk senator ini pula, siapa yang melantik? Dewan ini siapa yang melantik? Keahlian Dewan Negara ini dilantik oleh siapa? Perdana Menteri. Oh, ya ke? Perdana Menteri. Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong
Hanya agung saja yang boleh melantik. Perdana Menteri tidak boleh lantik. Tapi specialnya adalah lantikan itu mendapat nasihat daripada Perdana Perdana. Menteri. Yes, pandai. Boleh faham? Boleh, Apa-apa boleh. lantikan mesti yang di-Pertuan Agong. Agung. Jadi Zul nak tanya kamu dan yang lain. Susah ke bab ini? Dia senang kau tahu. Sebab tu sebenarnya tak susah pun. Tapi dia seronok. Sebab dia melibatkan persekitaran kita. Dia melibatkan dengan kita. Berbanding dengan tamadun Wang Ho, berbanding dengan tamadun apa Mesopotamia, everything semua tu macam dah jauh dengan kita kan. Dan memang apa benda. Tapi benda macam ini sebab tu saya kata seronok sebab dia persekitaran kita. Okey, kita sambung. Alright. Tak payah panjang-panjang sangat sampai yang ini sahaja. Okey, boleh? Dah ini pun dah dapat. Okey, dikenali sebagai senat 1 markah yang merupakan dewan tertinggi 2 markah. Ahlinya digelar sebagai senator mewakili negeri 3 markah. Mesti berumur sekurang-kurangnya 30 tahun 1 markah, dah 4 markah. Taraf senator sama dengan ahli parlimen 5 markah. Dilantik menjadi ahli jemaah menteri 6 markah. Dan keahlian Dewan Negara dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong 1 lagi markah. Dah 7 markah di sini. Tak panjang sangat kan? Sebab dia kata jelaskan saja. Tapi kalaulah benda yang lain kita kena berikan uraian dan fakta dan sebagainya. Contoh. Alright, yang ini Dewan Rakyat pula. Tadi Dewan Negara. Yang ini adalah Dewan Rakyat. So siapakah Dewan Rakyat ini sebenarnya? Diri daripada yang menang undi tu. Apa dia? Ahlinya dipilih apa dia? Melalui Oleh rakyat dalam pilihan raya umum. Okey, boleh faham? Alright. Yang merupakan dewan terpenting. Ini dewan terpenting sebenarnya. Kenapa terpenting kita akan belajar. Alright. Kemudian keanggotaannya seramai berapa? Berapa? Berapa ahli Dewan Rakyat? Ramai tu. Ramai, memang ramai. Ramai. Ramai itu bergantung kepada kursi parlimen dekat Malaysia. Berapa kursi parlimen dekat Malaysia? 100. Wih, 100 je. Berapa? Keanggotaannya ramai 222 ahli. 222 ahli. So maksudnya apa dia? Dekat Malaysia ini kalau pilihan raya maka akan ada 222 kerusi parlimen. Faham? Jadinya mana-mana ahli parlimen, contohnya Gombak, parlimen dia ahli parlimen Gombak iaitu Dato' Azmin Ali. So dia akanlah mewakili parlimen Gombak masuk dalam Dewan Rakyat. Faham? Kamu bagaimana? Pucuk bahagian apa? Pucuk tak ingat aku. Sejak tukar kerja yang baru. Okey. So maknanya kena faham dekat sini kena faham dekat sini iaitu merupakan dewan terpenting. Okey, keanggotaan seramai 222 ahli iaitu mencakupi 222 kursi parlimen dekat Malaysia. Boleh faham? Okey, kemudian dua ahli yang mewakili, kita sama lagi mewakili semua kawasan pilihan raya di seluruh negara. Okey. Kemudian tempoh jawatan berapa tahun? Tempoh jawatan 5 tahun. Yes. Adalah selama 5 tahun. Okey. Right. Tugas utama dewan ini apa? Tugas utama adalah apa dia? Menggubal dan meluluskan
undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. Okey, faham tak dekat sini? Tapi bukan ke yang mengubal tu apa tu? Apa dia? Yang Apa dia? first tu. Apa dia Zul? Apa dia Zul? Yang mengubah apa? Saya tak pastilah yang mengubal undang-undang ni. Saya rasa memang Dewan Rakyat. Yes, Dewan Rakyat. Kenapa Dewan Rakyat? Okey, contoh. Ingat tak dulu kes Syed Saddiq? Yang mana? Banyak kes dia. Banyak kes dia. Dia cadangkan umur, turunkan umur mengundi pilihan raya. Oh. Okay. Daripada 21 kepada 18. Okey, so dia nak ubah. Okey. Dalam Malaysia ni dia ada perlembagaan. Boleh faham? So nak luluskan undang-undang, nak luluskan dia punya nak berlaku pindaan perlembagaan, sebab dalam perlembagaan itu yang kita katakan bahawa dalam Perlembagaan Negara Malaysia umur 21 tahun dan ke atas baru boleh mengundi. Tapi hari itu tahun lepas kan Syed Saddiq dikata nak ubah perlembagaan tersebut daripada 21 kepada 18 tahun. So umur 18 dah boleh mengundi. So dia tak boleh ubah semacam tu saja. Sebab ia adalah berkaitan tentang undang-undang. Faham? Faham. Okey. Jadi dia kena buat apa? Dia kena cadangkan dalam Dewan Rakyat, kemudian dia kena bahaskan. So, in case kalau dicadangkan dan dibahaskan itu setuju, maknanya majoriti ahli Dewan, majoriti itu berapa? 2/3 daripada 222 ahli setuju untuk merubah. So maknanya benda tu boleh ubah. Belum lagi sebab dia kena dibawa ke yang di Pertuan Agong. Di hadapan di Pertuan Agong, kalau di Pertuan Agong setuju, barulah undang-undang tersebut berubah. Kalau contohnya YB Syed Saddiq itu diubah undang-undang di peringkat Dewan Rakyat ini, kemudian Dewan Rakyat ini setuju everything semua, dia pergi kat sana tak setuju, patah balik, gubal balik, cadangkan balik, bahaskan balik dan dibawa lepas itu setuju, dibawa kembali ke sana. Barulah undang-undang itu diwartakan. Faham? Faham tak? Faham je. Jadi kalau contoh kita ubah undang-undang, nanti dia akan tulis pindaan kan dekat atas semua. Yes, pindaan. Okey, satu perlembagaan boleh dipinda dengan mendapat persetujuan ahli dewan dan juga perkenan Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja pun ada penting juga. Okey, sebab itu kita kata Agong ini, Sultan ini, Raja ini dia kebal. Okey, dia kebal sebab walaupun konteks kat situ Perdana Menteri dan sebagainya, tapi perlembagaan, okey, kita katakan apakah maksud perlembagaan? Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi. So maknanya Agong bawah pada undang-undang perlembagaan kan, betul tidak? Betul. Betul. Tetapi yang di Pertuan Agong ini, dia kekebalan dia. Undang-undang yang ada tu menjaga kedudukan yang di Pertuan Agong dan juga kedudukan raja ataupun sultan. Sebab itu in case kalau raja dan sultan ini buat masalah atau buat apa everything yang tak ni, dia tidak boleh dihukum, dia tak boleh dibuat macam rakyat biasa, tak boleh. Faham? Dia ada dia punya mahkamah dia sendiri, iaitu Majlis Raja-Raja. Faham? Sama juga dengan tentera. Tentera buat silap, dia tak boleh dibicarakan di mahkamah biasa. Dia akan dibicarakan dekat mana? Mahkamah tentera. Faham? Faham. Okey. Alright. Boleh faham tak yang ini ni? Tugas utama adalah menggubal dan meluluskan undang-undang. Gubal maksudnya konteks kat sini macam saya katakan tadi lah. Dia nak cadangkan, dia nak ubah undang-undang baru, dia nak ubah undang-undang, semaka digubal. Bila digubal, maka akan dibahaskan. So bila mana dibahaskan, ahli Dewan Rakyat itu seramai 222 ahli bersetuju ataupun 2/3 daripada 220 ahli setuju, maka ianya tak boleh lulus lagi tau. Lulus hanya di peringkat Dewan Rakyat sahaja. Dia perlu dibawa ke yang di Pertuan Agong.
Bila yang di-Pertuan Agong setuju, barulah undang-undang itu diwartakan dan selepas diwartakan baru dilaksanakan. Boleh faham? Boleh ke? Kami kalau dia bahas kat sini ahli Dewan Rakyat 2/3 tak setuju, so dia kena ni balik, dibatalkan. Faham? Faham ke? Okey, bagus. Okey. Okey, C. Oh, jauhnya tinggal. Alright, C. Bagaimanakah usaha untuk meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran di Malaysia? Macam mana nak memastikan pentadbiran Malaysia itu cekap? Mana dah cekap, tapi kita nak buat kasih lagi cekap. Macam mana nak buat? Macam mana? Mana cara? Dia nak usaha tu cara lah tu. Bagaimanakah dia nak cara? Macam mana? Usaha untuk meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran di Malaysia adalah apa dia? Kerajaan perlu mengamalkan apa? Kerajaan perlu memberi keutamaan kerja secara berpasukan. Faham tak dekat situ? Faham tak dekat situ? Maksud konteks kat sini adalah pentadbiran negara, contoh konteks kat sini. Okey. Menteri ini dia uruskan bahagian ini. So lain maksud jangan ambil kisah. Yang ini bahagian ini, jabatan ini, yang ini diurus, jangan ambil kisah. Yang ini kena dibuat seorang je. Yang ini jangan bantu. Itu contoh dia. Tapi in case dalam sesuatu masalah, dalam sesuatu pekerjaan, kalau dibuat kerja secara berpasukan, bukan hanya memudahkan tetapi dia akan mempercepatkan lagi kerja tersebut. Faham? Faham. Hal ini demikian kerana kerja berpasukan bukan sahaja boleh menjimatkan masa, tetapi juga mampu memastikan hasil kerja berkualiti. Boleh faham? Faham. Okey, kemudian yang kedua. Saya nak cepatkan sikit. Ini, lepas tu kita sambung minggu depan . Boleh. Okey. Yang kedua, ini dah dapat 2 markah dah tu. Okey, yang kedua, menggunakan teknologi dalam pentadbiran. So macam mana dalam pentadbiran ini? Hal ini demikian kerana apa dia? Teknologi akan memastikan urusan kerja lebih cekap. Yes, berjalan lebih sistematik dan cekap. Simple. Senang kan? Okey, lebih sistematik dan juga cekap dan mesra pelanggan. Alright, ada soalan tak? Setakat ni. Hello guys, ada soalan tak? Setakat ni tak ada. Tak ada? Yang lain ada tak soalan? Boleh tak dapat tak apa yang kita belajar hari ni? Dapat tak apa yang kita belajar hari ni? Dapat Okey. Alright guys, kalau ada apa pertanyaan, jangan segan silu. Dalam grup kan ada nombor kan? Ada kan? Apa-apa boleh ajukan. InsyaAllah saya akan jawab. Okey guys? Kita sambung minggu depan, boleh? Cikgu, boleh tak saya nak yang ni? Yang ada jawapan ni. Nak yang ada jawapan ini. Okey, nanti saya send kat grup. Terima kasih. Okey, terima kasih. Kita jumpa minggu depan.
Okey. Assalamualaikum. Stop ni.